Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi ya. Salam ukhuwah, salam penuh kasih sayang. Dan ini kita bersama dalam episod yang kedua untuk bulan ini membincangkan tentang kepimpinan rahmah ya. Dan Dr. Han ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama ya dan telah memberikan perhatian dan dalam perbincangan kita ini kita memberikan tumpuan tentang satu lagi gaya kepimpinan ya yang Dr. Han namakan sebagai pimpinan rahmah atau dalam bahasa Inggerisnya compassionate leadership ya. Tentu ramai yang tahu tentang gaya-gaya kepimpinan yang ada ya. Ada yang autokratik, ada yang kita katakan sebagai authoritarian ya, ada yang accommodative, macam-macam ya. Tetapi akhir-akhir ini ya, khususnya selepas pandemik yang melanda kita ya dalam peringkat global ya, iaitu COVID-19, didapati bahawa organisasi yang banyak mempraktikkan gaya kepimpinan compassionate atau rahmah ini, mereka ya didapati lebih berdaya saing atau lebih mampu untuk menangani masalah krisis ini dengan lebih baik. Yes. Jadi kalau kita lihat dalam tempoh 2 tahun ini, banyak kajian yang ditunjukkan menunjukkan bahawa gaya komunikasi, gaya kepimpinan yang paling membantu khususnya apabila berlakunya krisis adalah kepimpinan rahmah atau kepimpinan compassionate atau compassionate leadership ni. Dan ini sebagaimana kita tahu ya, itu sebab kita bincangkan ini dalam bulan Disember ya sebagai penutup untuk tahun 2022 ini untuk memberi kita satu gambaran perlunya compassionate leadership atau kepimpinan rahmah ini menerajui ya atau kita berikan kepimpinan ini kepada mereka yang boleh ya yang menggunakan yang banyak menggunakan gaya kepimpinan rahmah ini untuk membantu kita mengharungi krisis yang bakal kita hadapi dalam tahun-tahun yang mendatang ini ya. Itu yang kita tahu bahawa 2023 nanti ya krisis ekonomi yang akan membawa juga kepada krisis sosial, krisis politik ya, krisis dari sudut persekitaran kita semuanya tu ya, dan kita harapkan mereka yang punya gaya kepimpinan rahmah inilah yang kita perlukan ya untuk bersama dengan kita, kerana gaya ini ya adalah didapati paling berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi. Okay? Dan mungkin nak buat recap sikit ya tentang kepimpinan rahmah ini, apakah ciri-cirinya. Yang kita tahu bahawa kepimpinan rahmah ini memberi fokus kepada hubungan antara manusia, ia adalah memimpin dengan your head and your heart, maknanya dengan otak kita, dengan kepala kita ni dan juga dengan hati seiring dan digabung jalinkan. Bukannya hanya otak saja dengan mengenepikan emosi atau hanya emosi saja tanpa mempertimbangkan rasional dan juga objektiviti. Jadi ialah gabungan antara dua itu Dr. Han mungkin nak ingatkan bahawa kita bukan hanya pada simpati saja kita juga tidak hanya pada empati saja, yang mana kita yang simpati tadi lebih kepada cara kita berfikir kan, kesian kawan tu kan, tapi bila kita empati, kita cuba rasa kan apalah rasanya kalau berada dalam tempat tu tapi dalam compassion ini dia adalah pergi kepada satu tahap lagi di mana kita mencuba dengan apa yang kita boleh untuk mengurangkan penderitaan tersebut dan juga memastikan ini tidak berlaku lagi. Jadi compassionate leadership is always about action selain daripada kesian saja begitu dan ada 4 sebenarnya komponen dalam kepimpinan rahmah ini. Pertama, dia mestilah attending ataupun dia mesti mengambil cakna dan mengambil peduli tentang permasalahan ataupun aduan ataupun kesulitan yang sering dihadapi oleh orang yang dipimpinnya tu. Dia tidak hanya brush it off ataupun dia tidak hanya akan mengesampingkan saja Kemudian selepas dia attending, dia akan cuba understanding, cuba memahami. So turun ke padang betul-betul tengok apa dia masalah ini, terutama kalau kita sendiri tak pernah ada pengalaman ataupun latar belakang tentang yang masalah yang dihadapi itu. Yang ketiga, dia akan cuba empathizing dia walaupun dia mungkin tak pernah ada dalam keadaan itu, dia akan cuba
merasakan bagaimana keperitan yang ada, dan akhir sekali dia akan helping ataupun dia akan membantu setakat yang boleh. Itu antara 4 komponen. Hari ini Dr. Har akan bincang tentang mengapa pada episod lepas Dr. Har ada cakap juga, tetapi dalam episod yang ini 75 ini kita akan pergi lebih dalam mengapa kepimpinan rahmah ini sangat diperlukan buat masa ini. Tapi sebelum tu Dr. Har mungkin nak buatkan satu lagi recap tentang apakah ada ciri-ciri kepimpinan rahmah itu. Dr. Har ada dalam rujukan Dr. Har ada 7 C's of compassionate leadership. Namanya kepimpinan rahmah itu ada 7 ciri-ciri yang dimulakan dengan C ni. Pertama, contemplative. Contemplative ni adalah sama juga yang Dr. pernah terangkan juga pada episod lepas, iaitu dia mengambil masa untuk merefleksi, memuhasabah diri, dan juga contemplate. Dia akan ambil masa ni untuk betul-betul mendalami fikir tindakan dia dan seterusnya, menjadikan dia lebih bijak, lebih matang dan lebih memahami masalah itu. Itu C yang pertama. C kedua, dia curious. Itu tadilah dia nak belajar, dia dengar secara proaktif. Kalau dia tak faham, dia sendiri turun padang, sangat curious sebenarnya. Dia bukanlah macam ambil tak kisah atau acuh tak acuh. C yang ketiga adalah confident. Kalau ingat Dr. cakap, orang yang memimpin secara compassionate ini orangnya berani, orangnya mengambil risiko, orangnya mempunyai keyakinan. So dia percaya dengan objektifnya, dia percaya dengan keupayaan dirinya sendiri. Confident ni sebenarnya persepsi kita. Jadi ada orang yang memang overconfident, dia tak ada sebenarnya benda tu, tapi dia rasa dia ada. Tapi kita harapkan compassionate leaders ini dia mempunyai confident yang seiring dan setanding dengan bagaimana realistiknya wawasan mereka dan juga keupayaan dan pengalaman mereka ada. C yang keempat adalah compassionate. Yang ini maknanya dia mempunyai sifat belas kasihan dan juga keazamannya untuk pastikan kesulitan, kesukaran, kesakitan itu tidak berterusan, dan kalau boleh dia akan halang dan cuba buat dalam apa mandat yang dia ada lah, dalam ruang kuasa dan pengaruh yang dia ada tu, pastikan perkara ni tak berlaku lagi, atau kalau tidaknya bagi mereka yang telah terjejas akan ada kompensasi, ataupun akan ada sesuatu untuk jadikan meringankan penderitaan itu. C yang keempat. C yang kelima adalah collaborative. Mereka memang mempunyai satu keupayaan untuk membuat koordinasi supaya semua pihak pemegang taruh sebenarnya dapat memberikan kerjasama, engage each other dan menuju kepada objektif yang sama. Kolaborasi sebenarnya jauh lebih penting, lebih efektif, tapi lebih sukar daripada sekadar teamwork saja. Maksudnya teamwork itu sebenarnya sebahagian, tetapi collaboration ni lebih sukar kerana dia orang kita bekerja bersama itu untuk mencapai objektif yang sama. Kan masing-masing kalau kita kerja sama untuk dapat objektif sendiri-sendiri, kita nampaklah kan, tapi kadang-kadang kita terpaksa memberikan kita punya komitmen untuk objektif yang bersepadu untuk objektif yang sama. Itu kolaborasi. C yang keenam adalah civil. Di sini maknanya memang dalam kepimpinan rahmah ini ada banyak di situ sifat civic ataupun cara menghormati orang lain, walaupun kita berbeza pandangan, berbeza latar belakang, berbeza agama, berbeza mungkin keturunan dan bangsa, tetapi sangat respectful atau sangat menghormati satu sama lain kan, dan tidaklah menggunakan kata nista, merendahkan, mencaci, menakutkan. Itu bukan civil namanya. Dan yang ketujuh itu dia courageous. Tadi curious, ni courageous pula. Dan mereka yang pemimpin rahmah ini, mereka mempunyai keberanian untuk mengatakan yang hak itu hak, yang dan mereka bukan hanya nak popular. Maka oleh sebab itu bezanya compassionate leadership. Yang paling penting, dia bukannya satu kepimpinan lemah yang mana kita boleh pijak-pijak je kepada orang yang pemimpin rahmah ini. Mereka sebenarnya boleh deliver tough love. Maknanya kalau misalnya kita di dalam organisasi atau di dalam kalangan mereka yang dipimpin itu ada pencetus masalah ataupun memang pembuli ataupun orang yang menghalang daripada objektif yang kita secara kolektif ini, pemimpin rahmah ini tidak
tidak teragak-agak untuk menyingkirkan mereka. Ya, dia tak ada risau, dia bukan nak popular dan dia akan lakukan ini dengan sebaik mungkin. Jadi itu antara secara umum tentang apakah dia compassionate leadership dari 7C itu. Dan mari kita pergi kepada kenapa kepimpinan rahmah ini sangat diperlukan hari ini. Dr. Hadi sebutkan juga pada episod lepas, apabila dari sudut kepimpinan yang lebih berbentuk kemahiran keras ni ataupun yang hard skill itu kan, mungkin dari sudut untuk disiplin, untuk pastikan productivity, untuk pastikan kita sampai kepada deadline, begitu begini, itu semuanya telah diambil alih oleh kecerdasan buatan dan juga teknologi digital, yang mana mereka sebenarnya lebih efisien. Itu mungkin satu ciri kepimpinan yang sangat diperlukan dahulu. Hari ini dari sudut efisiensi, dari sudut productivity, semuanya itu boleh dikendalikan oleh mesin. Tapi sekarang ni kita perlukan compassionate leadership khususnya untuk membawa kita orang kata mengharungi segala masalah dan juga konflik, krisis yang getir dan meruncing yang bakal kita hadapi. Jadi kita tak boleh hanya menggunakan kaedah kepimpinan yang seperti dulu. Kita sekarang kena banyak juga beri pertimbangan kepada aspek manusiawi itu. Banyak kajian menunjukkan bahawa sifat compassion tadi tu dia bukan hanya simpati, dia bukan hanya empathy, tapi dia buat sesuatu, ada action di situ, itu namanya compassion. Dia memang secara positifnya mempunyai impak kepada productivity, dan juga dari sudut kalau dari sudut organisasi, kesetiaan pelanggan akan dapat dipertahankan, dipertingkatkan. Maknanya kalau pelanggan tu akan terus memberi kepada organisasi ataupun bisnes yang menggunakan ciri-ciri compassion ini, dan juga dari sudut staff retention, maknanya dia boleh memastikan staff yang ada itu bertahan lama bekerja di dalam organisasi tersebut. Dia juga menyebabkan impak positif dari sudut keuntungan dan juga dari sudut aspek keuntungan dan juga performance keuangan itu. Jadi di sini kita nampak untunglah bila kita berikan suasana compassion itu di dalam sesuatu organisasi atau bisnes begitu. Compassion ini sebenarnya dia memberikan baja kepada aspek inovasi, kreativiti, kualiti perkhidmatan, juga bagaimana manusia yang ada dalam organisasi itu akan berkolaborasi, orang-orang yang memang mempunyai bakat dan juga keupayaan yang tinggi itu akan dapat dipertahankan untuk bekerja di dalam organisasi tersebut. Dan compassion juga sangat memberikan laluan kepada perubahan. Maknanya kalau misalnya tidak ada compassion ataupun kepimpinan rahmah tadi, maka agak sukar untuk sesuatu organisasi itu survive sebarang perubahan. Dan kajian yang umum menunjukkan majoriti kepada apabila ditanyakan kepada pemimpin, kategori pemimpin, 91% mengatakan mengatakan bahawa sifat belas kasihan atau compassion ini sangat penting dalam kepimpinan, dan 80% daripada mereka sebenarnya mahu untuk lebihkan ciri-ciri kepimpinan rahmah atau compassionate leadership, cumanya mereka tak tahu bagaimana. Dalam konteks ini kita mungkin kena faham bahawa empathy yang tadi kan kita merasa kita nak rasa apa yang mereka rasa. Yang ini dia lebih membawa kepada, kalau lama-lama kita nak empathy, dia boleh menghasilkan fatigue, dia boleh menghasilkan satu kepenatan, yang mana lama-lama kita jadi kita tak peduli lah. Tetapi compassion yang mana dia tidak berhenti hanya pada empathy, dia melakukan apa yang dia boleh, orang kata sedaya yang dia termampu. Sebenarnya sifat rahmat atau compassion itu akan memberikan nilai tambah kepada daya tahan kita, dan sebenarnya akan membuatkan kita lebih beradaptasi kepada keadaan-keadaan tekanan yang tinggi.
Itu maknanya kita tak boleh hanya empathy saja. Empathy memang didapati boleh menghasilkan burnout ataupun fatigue khususnya apabila kita duduk kesian-kesian tak boleh nak buat apa. Jadi akhirnya kita kena tingkatkan kepada melihat apakah sebenarnya kekuatan kita yang boleh kita gunakan untuk mengurangkan kelemahan penyakit ataupun penderitaan. Oleh sebab tu kalau kita lihat compassion ni lebih kepada membangunkan kerangka fikir yang bercambah. Apa yang boleh saya buat begitu. Dengan daya upaya saya sangat realistik dan tidak berhenti hanya empatisnya kesian saja, itu sangat draining. Saya ada terbaca satu artikel juga, sebenarnya kalau kita lihat empathy dan compassion dalam bahagian otak kita, dia mempunyai pathway neutral, laluan neural yang sedikit berbeza. Empathy dia banyak dikaitkan dengan kalau ia berulang-ulang dia akan menghasilkan satu tahap stres yang tinggi dan juga keadaan burnout atau kepenatan tadi tu. Tapi kalau compassion, dia sebenarnya akan pergi kepada pathway yang mana di situ ada harapan, di situ ada satu resilient, keupayaan untuk bangun lagi walaupun tak berjaya untuk pertama kali, kita cuba lagi. So itu yang kita nak, kita mau compassion bukan hanya empathy. Ini sebagai seorang doktor tak dapat lari daripada melihat kepada jenis-jenis perubatan dan didapati apabila kepimpinan yang rahmah ini atau compassionate leadership ini diamalkan di dalam satu perkhidmatan kesihatan. Ada satu kajian baru je kajian ini pada tahun 2019 oleh Tersiak and colleagues. Dia kata menunjukkan bahawa pengetahuan dan juga impak daripada compassionate healthcare ataupun satu perkhidmatan kesihatan yang bercirikan kepada rahmah itu, dia sebenarnya menunjukkan ianya adalah satu intervensi yang sangat powerful, sangat kuat dia punya impaknya kepada perkhidmatan kesihatan yang akan memberikan impak kepada pesakit dan juga kepada staf di dalam perkhidmatan kesihatan. So ini kajian itu menunjukkan hingga kan dia bagikan yang perlu ada pada kajian itu merumuskan, walaupun kita sudah ada teknologi, mungkin kita ada kepakaran, tapi yang sangat penting adalah compassion, iaitu sifat tadi tu. Kita fokus kepada hubungan manusia, kita mendengar, kita cuba memahami. Yang itu sangat perlu. Dia melihat memanggilnya sebagai compassionomic, compassion economic. Jadi dia panggil compassionomic. So ini sebenarnya sangat penting, yang itu yang diperlukan di dalam semua untuk mempertingkatkan lagi perkhidmatan kesihatan. Dilihat apabila adanya kepimpinan yang compassion atau rahmah itu, impak yang pertama adalah kepada staf ataupun pekerja di dalam sektor perkhidmatan kesihatan itu sendiri. Itu dulu impak dia. So maka mereka yang bertugas dalam suasana yang menekan, memanglah saya sebagai doktor saya tahu, tapi kalau dia berada di dalam satu pasukan yang mana pemimpinnya mengamalkan kepimpinan rahmah ini atau compassion leadership, dan ianya juga kalau ingat saya nyatakan dalam episod lepas, dia akan berjaya, salah satu kriterianya akan menghasilkan satu pasukan yang mempunyai semangat setiakawan yang tinggi. Jadi bila kita sebenarnya berada di dalam pasukan yang begitu, yang jelas apa objektifnya, dan di situ ada semangat tolong-menolong, menghargai, menghormati, dia akan mengurangkan stres pada tekanan kepada setiap ahli pasukan. Dan katalah pemimpinnya pula dia diketuai oleh pemimpin rahmah ini, maka pasukan ahli pasukan didapati mempunyai engagement, maknanya mereka lebih committed, iltizam mereka dan juga kepuasan mereka bekerja. Dan akhirnya dia menyebabkan setiap orang memberikan yang terbaik, dan di situ juga akan pastinya memberikan satu review impak yang feedback yang juga baik. Orang pun tahu inilah dia pasukan yang sangat bagus, maka akhirnya ramai lagi orang akan datang katalah, dan akhirnya mempunyai satu
ya pulangan yang sangat baik ya kepada organisasi. Dan dilihat juga apabila tidak ada pimpinan rahmah ini, maka ya ahli pasukan di dalam ya organisasi dan pasukan perkhidmatan kesihatan itu akan ya mengadu tentang ya beban kerja yang tinggi dan juga ya tidak dapat memberikan ya, fokus ataupun membuat keputusan yang bijak, dan akhirnya semua indeks dari sudut perkhidmatan itu ya hasilnya itu semuanya rendah ya, maknanya kepuasan tak ada, kualiti pun tak ada ya. Dan ianya makin lama semakin ya meningkat ya, dan akhirnya berlakulah insiden pekerja yang terpaksa bercuti, berehat kerana ya adanya tekanan mental yang tinggi, tahap kesihatan mental dan juga psikologi rendah ya. Jadi itu sebenarnya bezanya apabila adanya pemimpin rahmah di dalam ya organisasi tersebut. Dan apabila setiap ahli di dalam pasukan perkhidmatan kesihatan itu mempunyai daya ya rahmah yang tinggi, maka impaknya terus kepada pesakit ya. Pesakit juga apabila mereka mendapat perkhidmatan ataupun jaga rawatan daripada pasukan yang dipimpin oleh pemimpin rahmah ini ya, secara terus mereka sebenarnya meningkatkan kepuasan pelanggan ataupun pesakit ya, dan juga kualiti perkhidmatan yang tinggi ya. Sekali lagi kajian itu melihat juga kepada ya organisasi yang tidak ada ya kepimpinan rahmah ini, dianya juga melihat kepada ya tahap kepuasan yang rendah dan juga kualiti yang lebih rendah, khususnya menyebabkan juga mortality ya ataupun kematian pesakit yang lebih tinggi. Bila saya baca kajian ni, saya nampak ya mungkin selalu kita katakan ya kita perlu objektif, jangan kuasai sangat emosi kita, tetapi mungkin dalam keadaan memberikan ya satu perkhidmatan jaga rawatan yang memerlukan ya setiap individu yang terlibat itu juga merasa kasihan belas dan kasih sayang, dia kena bermula dengan kepimpinan rahmah atau compassion leadership itu di dalam organisasi perkhidmatan kesihatan itu tersebut ya. Jadi saya kira ini sangat penting. Mungkin ini juga yang ya yang mungkin walaupun tadi macam saya katakan kita mungkin ada ya teknologi ataupun mungkin ialah sistem ya hospital atau ward yang canggih begitu, tapi sebenarnya tanpa adanya kepimpinan rahmah itu ya, khususnya bermula daripada yang paling atas, dia tidak akan dapat memberikan ya apa yang kita harapkan. Ya, dan daripada sinilah pada saya ianya sangat jelas kerana perkhidmatan kesihatan itu sendiri sebenarnya memang ya orang yang sakit ni sangat perlu ya untuk didengar, sangat perlu untuk diberikan perhatian ya, sangat perlu untuk kita yang menjaga ini melakukan sesuatu supaya mereka tidak terus kesakitan ya. Jadi bayangkan ni simple saja, kalau katalah seorang ya lepas di pembedahan yang major begitu mengalami kesakitan yang sangat ya selepas pembedahan yang berjam-jam tu ya, dan sekiranya ya yang menjaga itu tidak mempunyai perasaan kasihan belas dan rahmah ya, dibiarkan saja kesakitan, itu satu yang sangat ya tidak bertepatan lah ya dengan objektif utama dari sudut kualiti jaga rawatan ya. Jadi minta maaf ya doktor, sebagai doktor ni kita bagi konteks definisi ataupun contoh yang begitu juga ya. Jadi bila doktor bincangkan tentang ini, kita lihatlah betapa ya mungkin kalau kita boleh letakkan juga ya, kita buat muhasabah sikit ya di dalam konteks kita organisasi kita ya. Mari kita pergi pada rumah tangga kita lah ya, ataupun keluarga. Doktor suka bermula daripada tu ya. Jadi kalaulah kita sebagai ibu ayah ya yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin keluarga ya, apakah gaya kepimpinan kita ya. Sekiranya kita tidak mempunyai sifat rahmah ya, tidak mempunyai sifat belas kasihan ya kepada ahli keluarga kita, jadi itu mungkin ya yang akan menyebabkan ya begitu tinggi ya tekanan, konflik ya, krisis yang ada di dalam rumah tangga kita.
Jadi Dr. Han dengan masa yang ada ni, katalah kita pergi kepada hubungan antara suami isteri begitu. Dr. Han menulis tentang sekufu bersama dengan Saudara Aiman Azlan dan feedback yang Dr. Han dapat daripada buku tersebut sebenarnya ianya buku itu adalah kompilasi perbincangan Dr. Han dengan Saudara Aiman Azlan, seorang pengaruh yang tak asing lagi, berbincang tentang setiap bulan kita ada coffee talk, kita bincangkan tentang tajuk-tajuk dari sudut hubungan, dan tujuannya itu adalah mungkin pada mereka yang di awal perkahwinan, kita sebut tentang fasa kedua selepas fasa romantik itu adalah perebutan kuasa, jadi di situ itu dia akan menghasilkan tiga outcome ataupun hasil yang ketara. Satu, ketegangan kuasa, satu lagi perkongsian kuasa, dan satu lagi ketidakseimbangan kuasa. Kalau boleh Dr. Han gunakan itu dalam konteks membincangkan tentang kepimpinan rahmah ini. Kepimpinan rahmah yang kita sebutkan tadi tu, yang your head and your heart, adanya di situ elemen fokus kepada hubungan, meletakkan keutamaan tinggi kepada hubungan kita. Di situ ada 4 elemen kita masalah pasangan kita tidak perlecehkan saja. Mungkin kita rasa tak penting tapi penting bagi dia, jadi kita attend to the problem. Kita cuba faham, kemudian kita cuba berempati ataupun meletakkan diri kita di situ, dan akhirnya kita cuba bantu. Dr. Han nampak dalam perkongsian kuasa dalam fasa perebutan kuasa itu, perkongsian kuasa lah sebenarnya yang memberikan ciri-ciri kepimpinan rahmah, baik suami ataupun isteri. Di situ adanya mungkin kadang-kadang bila pasangan ini masih lagi nak mengenal satu sama lain, kita dibesarkan dengan latar belakang yang berbeza. Jadi kita mungkin perkara tu kita tak ambil kisah pun, apa nak penting sangat. Tapi kita dapati pasangan kita sangat tak tahu kenapa lah tetapi dia keutamaan tinggi kat sebab tu. Jadi kita ni cubalah untuk mungkin yang boleh Dr. Han fikir, katalah dalam keluarga ni, keluarga suami contohnya sangat mementingkan kebersihan, ataupun mungkin di dapur sajalah, dapur kena kemas, dekat sinki tu kalau boleh sentiasa kosong, dan kalau makan tu kita paling tidaknya ada set makanan yang taklah, walaupun tak semua sama tetapi dianya nampak cantik di situ. Kita mungkin kalau katalah isteri pula datang daripada latar belakang yang entahlah apa yang ada je lah kan, plastik lah apa semua, jadi mungkin dia rasa apa yang susah sangat kan, senang makan je, kita tinggal je lah, nanti petang kita basuh lah, contohnya begitu. Tapi apabila inilah kalau misalnya dalam kesukufan itu sebenarnya dengan adanya sifat rahmah kita itu, kita akan cuba okeylah, maknanya dia, ini cara dia dibesarkan, mak mentua kita tu dah besarkan anak dia, satu keluarga tu begitu. Jadi kita attend kat situ, kita cuba faham, dan seterusnya kita tahu orang pembersih ni, dia kalau potong serabut sikit tu, hati tu tak tenang, tak seronok. Jadi cubalah faham, dan akhirnya kita cubalah, walaupun mungkin perlahan-lahan kita boleh katakan kat dia, dia boleh bantu kita macam mana untuk jadikan rumah itu lebih ringan. Janganlah pula dia harap kita je semua buat. Contohnya di situ adanya give and take, adanya tolak dan ansur, adanya di situ sharing, ada masa kita yang give, ada masa kita yang ambil, bukannya kita saja yang give, orang yang seorang tu taking aja, atau kita saja yang taking dan seorang lagi giving saja. Ini akan menghasilkan ketidakseimbangan kuasa, dan di situ sebenarnya akan menyebabkan satu stres yang tinggi, kerana orang yang sentiasa terpaksa mengalah saja ni, dia sebenarnya akan burn out lah. Tapi kalau kita lihat tidak adanya rahmah itu, masing-masing orang kata nak menegakkan nak memastikan keinginan jangkaan dia saja yang dicapai tanpa peduli orang sebelah lagi, dalam rumah tangga itu akan menyebabkan ketegangan kuasa dalam hubungan apa jua pun, dan bila itu berlaku dia akan senanglah tegang sangat, akhirnya putus, dan di sinilah bila kita dapati tidak dapat mencapai objektif
ya rahmah tadi tu ya, kita tahu sakinah mawaddah dan rahmah ya, dan sebagai objektif hubungan suami isteri perkahwinan itu sebagaimana yang digariskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 ya dalam Al-Quranul Karim. Jadi yang itu sendiri sudah memberikan betapa pentingnya compassion atau rahmah itu di dalam hubungan tersebut. Katalah kita pula sebagai ibu dan ayah ya, ada anak-anak ya, jadi bagaimana agaknya hubungan kita? Kita tak maulah juga memanjakan anak kita sampai ya anak kita pijak-pijak kepala kita. Itu bukan kepimpinan rahmah, itu satu kepimpinan ya, yang mungkin over indulging kan. Tetapi kita nak yang di mana kita ada keseimbangan antara tu tadilah tarik tali antara anak dengan kita ni. Ada kali kita bagi tapi ya, kita tak bagi semua. Ya macam main layang-layang tu kalau tak anak kita yang rosak ya. Kita tidaklah juga ya cengkam dia dalam kuku besi kita tu sampai dia tak boleh langsung nak ya menjadi diri dia sendiri. Jadi pada pandangan saya sebagai ibu bapa, kepimpinan rahmah ni sangat penting ya supaya anak kita merasa tadilah orang yang di bawah kita tu kalau kita ni merupakan pemimpin rahmah, dia akan merasakan 3 perkara. Dia rasa dia dihargai ya, valued, dia akan rasa dia dihormati, respected, dan dia akan rasa ya mereka ya dijaga kebajikan mereka, cared for ya. Jadi ada 3 perkara ni ya, maka kita sebenarnya mempunyai kepimpinan rahmah. Ya, jadi janganlah pula kita saja yang perasan, oh saya memang dah rahmah lama dah. Ya, cuba tanyakan kepada anak-anak kita, ya, cuba tanyakan kepada orang yang di bawah kita tu. Ya, jadi begitu juga apabila kita menjadi bos agaknya ya di dalam ketua jabatan, pengarah, ya, ketua unit, apa-apa sajalah. Tak kiralah besar atau kecil ya. Kita kena check juga semua ada yang tadi yang nak bagikan 7C tadi ada atau tidak ya di dalam kita, dan sekiranya itu berlaku sebenarnya kita menggunakan ya gaya kepimpinan rahmah yang akan menyebabkan tadi ikut kajian yang dah tunjukkan tadi meningkatkan produktiviti sebab semua orang merasa mereka ada tempat di situ, mereka akan didengar ya, tetapi mereka juga ya tahu bahawa mereka kena ya memberikan yang terbaik, kerana kalau katalah mereka ya tidak up to the standard, pemimpin rahmah ini dia tidak teragak-agak untuk deliver the tough love ya, maknanya tadilah ya dia tidak akan malu alah ataupun bukannya dia takut ya untuk bertindak tegas. Ya, pada saya itu yang paling mahal sekali, dan ini ciri-ciri ya Dr. mungkin nak rumuskan. Inilah sebenarnya rahsia yang paling penting bila kita lihat kepada ciri-ciri ya kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ya, bagaimana ya, kepimpinan rahmah itu ya menjadi satu identiti ya daripada mungkin kepimpinan yang bersifat kuku besi ya ataupun kepimpinan yang tidak ada arah tujuan ya, membuatkan ya orang di bawah pun kelang kabut ya, tak tahu nak pergi mana ya, apa nak jadi begitu. Kepimpinan rahmah ini adalah satu kepimpinan yang seimbang ya, satu kepimpinan yang mana ya mereka yang ya dilantik ataupun ya yang berada di dalam tanggungjawab kepimpinan sentiasa memikirkan tentang ya mereka yang dipimpin, ya, sentiasa mendoakan, ya, sangat mengasihi ya. Dan tentu dalam konteks ini Rasulullah SAW itu banyak kali ya kita diingatkan bagaimana baginda sangat-sangat mengasihi kita ya, bukan hanya pada umat yang ada bersama baginda tapi juga kita yang ya berada di hujung-hujung ini ya, sangat-sangat dikasihi, sangat-sangat didoakan ya. Maka itulah antara ciri-ciri pemimpin yang rahmah ini. Satu lagi yang penting ya, pemimpin yang rahmah ini juga ya tidak putus asa ya, sangat resilient, dan oleh sebab tu mereka tidak mudah untuk ya mungkin sangat sabar ya, tahap dia kesabarannya berhadapan dengan kerenah dan ya tingkah laku orang yang dipimpinnya ya. Oleh sebab tu ini salah satu yang menunjukkan keikhlasan ya, istiqamahnya tu ya. Dan satu lagi sifat berjiwa besar ya, maknanya orang yang mempunyai kepimpinan bercirikan rahmah ini sangat mudah memberi peluang kedua ya, tidak berdendam ya, tidak ada mungkin kebencian melampau ya, dia tidak memburukkan ya orang lain, dan mungkin menunjukkan sifat yang sangat
sangat akomodatif, sentiasa memberi peluang. Jiwa besar ini atau dalam bahasa Inggerisnya magnanimity adalah satu ciri yang sangat penting di dalam konteks kepimpinan rahmah ini, dan kita sepatutnya cuba memberikan perhatian dalam aspek ini. Dalam bahasa Inggeris kalau tengok dari dictionary tu, dia kata magnanimity ini adalah generous kindness. Maknanya dalam baik tapi sangat generous sangat baik. Ada peluang saja dia akan memilih kebaikan, bukannya mungkin walaupun dia ada peluang untuk membalas dendam. Saya nak tutup dengan apa yang almarhum bapa saya kata, nak tengok seseorang pemimpin itu seorang yang berjiwa besar, kita lihat apa yang dia buat kepada musuhnya, khususnya musuh yang telah memperlakukan banyak untuk diri dia itulah, banyak yang mungkin telah dilakukan, menyusahkan, tapi apabila dia di puncak kuasa, maklumlah hidup ni seperti roda, ada kala kita di bawah, ada kala kita di atas, dan apabila seorang itu mempunyai peluang untuk membalas dendam ataupun mungkin memberikan satu balasan setimpal dengan kejahatan ataupun kezaliman yang telah dilakukan ke atas dirinya, tetapi dia memilih untuk memaafkan. Itu adalah magnanimity ataupun satu akhlak yang sangat baik untuk menarik perhatian orang lain kepada ciri kepimpinan rahmah itu. Dan dari sudut kepimpinan rahmah ini, kenapa kita sangat perlukannya sekarang? Sebab kita kena memberikan harapan ataupun membantu orang lain tadi tu mencapai potensi mereka. Kita tidak sempurna, kita bukan malaikat, kita ada kekurangan, tetapi salah satu lagi yang Allah berikan kepada manusia, kita ada keupayaan untuk meletakkan jangkaan kita, expectation kita selari dengan realiti yang ada, mengukur baju tu di badan sendiri, dan itulah yang akan mencetuskan harapan. Kita panggil sebagai expectation plus reality equals to hopes. Sebabnya biasalah kita sebagai pemimpin ini, kita sebenarnya menguruskan jangkaan dan juga expectation, harapan ataupun tadilah jangkaan dulu, expectation orang lain terhadap kita. Apabila kita bercakap tentang jangkaan ataupun expectation, dia ada 3 hasilnya. Satu, sekiranya apa yang kita harapkan itu berlaku dan terhasil sebagaimana yang kita nak, itu lega lah kan, kita rasa lega lah, syukur, alhamdulillah. Ada kala-kalanya kita dapat lebih daripada yang kita nak. Kita mungkin nak 1 je, tiba-tiba dapat 10. Itu yang kita kata macam rezeki terpijak ni kan, perasaan sangat bahagia, tak boleh nak cerita lah, it's out of the world punya emotion. Itu yang kalau dengan izin kita ada kata on cloud 9, kita tiba-tiba rasa terapung-apung, sebabnya ialah kita nak ni, kita dapat lebih, tapi ini jarang berlaku. Apa yang selalu berlaku adalah apa yang kita jangkakan tidak terhasil sebagaimana yang kita nak. Jadi terutamanya apabila kita sendiri meletakkan jangkaan itu terlalu tinggi, we have so high an expectation, seringkali ianya sangat sukarlah untuk kita dicapai, dan bila ini berlaku ianya menjadi satu kekecewaan, dan apabila kekecewaan ini ia akhirnya adalah satu emosi yang negatif, dan kekecewaan ini sebenarnya akan menghasilkan pula emosi-emosi negatif yang lain, dan ianya mungkin sangat mudah untuk menyebabkan kita burn out ataupun kita rasa satu tekanan mental dan emosi yang tinggi. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang dapat meletakkan expectation dan jangkaan kita dengan realiti, supaya ianya akan mencetuskan harapan. Dan kita juga apabila kita menjadi pemimpin, kita sebenarnya di atas bahu kita memikul expectation orang lain, dan mungkin sebagai penutupnya, mereka yang rahmah ini, mereka yang menggunakan ciri-ciri kepimpinan rahmah ini akan sentiasa mengakui bahawa mereka tidaklah sempurna, mereka mencuba sedaya yang terdaya. Sekiranya mereka melakukan kesilapan dalam pembuatan keputusan, mereka tidak agak-agak untuk mengakui kesilapan mereka, dan
ya mencuba untuk memperbaiki, ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita, ya, daripada tanggungjawab kita yang mikro kepada yang makro, kita mudah-mudahan dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat Rahman dan Rahim, dan di situlah ya Allah itu mempunyai kepimpinan yang sangat rahmah, ya, sangat memberikan peluang untuk kita manusia ini, ya, yang terlalu lemah ini, ya, diberikannya segala-galanya. Mudah-mudahan kita termasuk antara mereka yang, ya, akan dapat menjalankan tanggungjawab kita di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah dan juga Khalifatul Ard dengan terbaik. Mudah-mudahan, ya, kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. InsyaAllah kita akan berbincang tentang bagaimana kita nak membangunkan kepimpinan rahmah ini di dalam diri kita, dan juga, ya, dia menjadikan ianya satu budaya, ya. Kerana kita tahu, ya, melalui perbincangan kita tadi bagaimana, ya, compassionomic, ya, compassionomics adalah satu the most powerful intervention, ya, satu intervensi yang paling, ya, berkesan untuk memastikan peningkatan dari sudut, ya, perkhidmatan kita ataupun mencapai objektif kita, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang punya sifat rahmah. So, segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan, kekurangan, ya, itu sebenarnya datang daripada, ya, keterbatasan Dr. Hal sendiri. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmah Tbk.